Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tas'alul ayat wa qad sa'alaha qaum salih fakanat ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم الصيحة أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو الرغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kata Ibnu Katsir, hadis itu mematuhi syarat-syarat Imam Muslim. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata rijal hadis itu thiqat, dipercayai. Dan kata Syuaib Al-Arnaud, hadis itu qawi, kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia ni sahabat Nabi. Dia cerita satu pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr. Dia kata satu hari ketika dia dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Nabi di kawasan Al-Hijr. Al-Hijr ni tuan-tuan, dia duduk belah utara Madinah. Hari ini dikenali dengan nama Madain Saleh. Penduduk di situ disebut Ashabul Hijr. Ambil sempena nama tempat tu. Dan disitulah tempat berlakunya bala, azab
turun kepada umat Nabi Saleh alaihi salam, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud 26 kali Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran 30 juzuk tu 26 kali Allah sebut perkataan Thamud. Sedangkan mereka ni adalah satu kaum yang berdosa. Allah repeat cerita mereka ni. Allah cerita kat kita tentang derhaka mereka ni. Allah habaq dekat kita tentang azab yang menimpa mereka ni 26 kali. Benda ni berlaku di mana? Di satu tempat yang bernama Al-Hijr, yang hari ini dipanggil Madain Saleh. Betul-betul dia duduk belah barat daya, bukan betul-betul utara Madinah, barat daya. Dia condong sikit ke kiri daripada Madinah. Kalau hari ini daripada Madinah kita nak pi ke Tabuk, tempat berlaku perang dulu, perang Tabuk, yang hari ini Tabuk kerap turun salji, sebab dia nak pi ke border Jordan dah, dia dah sejuk dah di situ dan kerap turun salji. Daripada Madinah nak pi ke Tabuk, Madain Saleh ni tempat yang kata Al-Hijr, yang kata tempat kaum Samud ni, dia duduk center, tengah. Dari Madinah kita akan lalu satu tempat nama Khaybar. Kita ingat ada satu perang zaman Nabi, perang Khaybar di antara Nabi dengan Yahudi. Dan Khaybar itu markas Yahudi. Kita tempuh Khaybar, baru kita sampai Madain Saleh. Terus perjalanan lagi, kita akan sampai ke Tabuk. Jarak daripada Madinah nak pergi ke Hijr, ke Madain Saleh, ke tempat tragedi bala azab turun kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, lebih kurang 400 km, lebih kurang. Daripada Madain Saleh tu pula, tempat kaum Samud ni, tempat umat Nabi Allah Saleh alaihi salam, nak pergi ke Jordan ada satu tempat nama Petra, yang juga ada bangunan yang diukir, yang dipahat dalam bukit, 500 km lagi. Ada pihak kata yang duduk di Petra itu juga adalah daripada mereka ni, asalnya daripada kaum Samud. Ada pihak kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dulu, zaman dulu, rombongan perniagaan daripada Makkah, daripada Madinah, kalau nak pergi berniaga di Syam, itu laluan dia. Dia akan lalu kawasan kaum Samud ini. Itu laluan dia. Maka itu menjadi laluan perdagangan zaman dulu. Terkenal kaum Samud, umat Nabi Saleh ini, dari segi architecture. Mereka mampu tebuk bukit, pahat bukit, dan buat satu kediaman mewah di dalam bukit. Hari ini dia menjadi satu kawasan arkeologi dan diiktiraf oleh UNESCO. Bila kita baca cerita tentang kaum Samud yang Allah sebut 26 kali dalam Quran ini, kita kena tahu benda-benda ni. Baru kita tahu pasal apa mereka ni derhaka kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal mereka berasa mereka pandai. Selalunya orang jadi sombong, jadi derhaka, jadi tak dengar cakap ni kerana dia ada kelebihan, kerana dia rasa dia pandai, kerana dia rasa dia kaya, kerana dia rasa dia lebih pada orang lain. Maka mainlah sombong dalam diri dia. Hadis yang kita baca ni dia cerita, dia kata lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr. Nabi dengan rombongan sahabat nak pergi perang Tabuk. On the way nak pergi ke Tabuk, lalu kawasan ni, kawasan Hijr, kawasan kaum Samud ini. Sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tas'alul ayat. Nabi kata aku nak pesan dekat hampa, hampa jangan duk minta al-ayat, jangan duk minta mukjizat sebagai syarat untuk nak beriman dengan Nabi.
Dulu macam tu. Dulu kalau betul hang Nabi, tunjuk mai satu mukjizat dekat kami. Kalau betul hang Nabi, hang buktikan dekat kami. Duk nak minta satu benda luar biasa untuk nak percaya, untuk nak ikut. Nabi kata jangan macam tu. La tas'alul ayat. Jangan duk minta apa-apa tanda, apa-apa yang boleh mukjizat untuk dijadikan bukti untuk apa nak beriman dengan aku. Nabi kata, waqad sa'alaha qaumus salih. Kerana benda ni kaum Nabi Saleh dulu, kaum Samud dah minta dah. Nabi Saleh seru mereka supaya beriman kepada Allah, suruh sembah Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah patung. Dia kata dekat Nabi Saleh, buat mai satu mukjizat, kata hang betul-betul Nabi. Dia minta dekat Nabi Saleh, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala hantar mai unta betina sebagai mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Akhirnya dia bunuh unta tu. Maka Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat duk ada ni, jangan duk minta benda-benda yang pernah diminta oleh kaum Nabi Saleh dulu. Fakanat taridu min hadzal fajji wa tasduru min hadzal fajji. Nabi tunjuk di depan sahabat-sahabat, Nabi kita hampa tahu tak, Nabi Saleh dulu kaum dia minta mukjizat, Allah hantar mai unta. Aku macam nampak lagi unta tu mai kot ni. Nabi kata dan unta ni keluar kot ni. Nabi tunjuk dekat sahabat-sahabat ni. Nampak lagi. Aku boleh nampak lagi dulu unta mukjizat Nabi Saleh dulu. Dia mai kot ni. Nabi kata dia keluar kot ni. Nabi tunjuk benda tu kepada para sahabat semua. Fa'atau an amri rabbihim. Tapi malangnya umat Nabi Saleh, mereka derhaka Nabi Saleh alaihi salam. Mereka minta bukti mukjizat, Allah buat mai bukti mukjizat, mereka derhaka juga. Fa'aqaruha, mereka sembelih unta mukjizat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita duk baca dalam Quran ayat popular yang kita selalu duk baca, surah Asy-Syams. Tuhan cerita tentang mereka ni. Kazzabat Samudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syams, Tuhan kata apa? Kazzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, mereka mendustakan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal apa? Bitaghwaha. Kerana mereka ni tagha, kerana mereka ni melampau. Mereka tahu Nabi Saleh tu Nabi. Mereka tahu unta tu mukjizat yang Allah hantar mai. Tapi mereka melampau. Mereka ignore, mereka tolak kebenaran itu. Iz ba'atha ashqaha. Tuhan cerita balik benda ni. Tuhan ingatlah, Tuhan kata ingatlah ketika bangkit satu orang yang paling jahat di kalangan mereka. Kaum Samud ni, mereka tolak Nabi Saleh, mereka jahat. Dalam pada hak jahat tu, ada hak paling jahat. Tuhan kata dalam Quran. Tuhan kata, ingatlah ketika mana imba'atha, bangkit satu orang, ashqaha, hak paling jahat, bangkit berdiri di depan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dia kata dekat Nabi Allah Saleh alaihi salam, depan-depan Nabi Saleh, dia kata, ni unta apa? Unta mukjizat. Hang pesan apa kat kami? Hang pesan jangan sentuh dia dengan niat jahat. Hang suruh kami buat apa? Hang suruh kami jangan ganggu telaga tempat minum air unta ni. Ini semua hang pesan kan? Ini aku nak bagi tahu ke hang, aku akan sembelih unta ni. Siapa dia ni? Ini manusia paling jahat. Siapa kata dia paling jahat? Allah kata benda ni di dalam surah Asy-Syams, di dalam Al-Quran. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka, kepada kaum Samud ini, Rasulullah. Siapa dia? Saleh alaihi salam. Kata kat mereka, naqatallah wa suqiyaha. Aku nak peringat dekat hampa, naqatallah, ini bukan unta biasa, ini unta Allah punya. Wa suqiyaha, dan itu telaga tempat minum dia.
Jangan kacau unta ni dan jangan kacau tempat minum dia. Pasal apa? Pasal ini unta Allah, bukan unta manusia. Fakadzabuhu. Terang-terang depan-depan depa tolak, depa mendustakan apa juga yang dikatakan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha. Depa semelih unta tu depan-depan mata. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Serentak dengan tu Allah buat turun mai bala bencana malapetaka dekat depa ni. Allah hancurkan depa sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa taala kata fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah hancurkan depa kerana degil depa, kerana derhaka depa. Allah hancurkan depa sehancur-hancurnya. Fasawwaha. Tuhan pastikan depa jadi flat, rata semua sekali. Tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa taala jangan main-main. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak Al-Quran, itu kalam Allah. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak apa dia? Hadis Nabi yang ditinggalkan pesan oleh kekasih Allah. Tetapi kita tidak boleh sama sekali untuk bantah Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita bantah, bila Allah ambil tindakan, Allah tak akan tinggal saki-bakinya. Fasawwaha. Allah perata habis semua, rapat, flat, habis, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha. Ini ayat last ni. Tuhan kata apa? Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah takut dengan risiko yang akan menimpa kerana tindakan dia. Kalau dia ambil tindakan, dia binasakan orang-orang yang lawan dia, dia tak pernah takut dekat siapa-siapa pun. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan berani Allah kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada hadis tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat hak duk ada di Madain Saleh, yang duk ada di Hijr ni. Nabi kata apa? Aku nampak lagi unta tu mai kot ni, unta tu kelok kot ni. Nabi kata, aku nampak benda ni. Tapi malangnya dia kata, fa'atau an amri rabbihim. Umat Nabi Saleh derhaka perintah Tuhan mereka. Fa'aqaruha. Depa sembelih unta tu. Fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Fa'aqaruha. Nabi Saleh dah habang, ini telaga tempat unta ni minum. Hari ni unta minum air telaga ni. Hampa minum susu dia. Bergiliak dengan unta. Telaga ni, hari ni unta minum. Hari ni hampa tak boleh minum air telaga ni. Pasal unta minum. Hampa minum susu dia. Esok hampa punya giliak. Hampa minum air telaga ni. Nabi Saleh alaihi salam tetapkan itu sebagai peraturan yang mesti dipatuhi. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah, dia suruh kita buat satu-satu benda, dia tak ada explanation. Sebelum raya korban baru ni, orang tanya saya, dia kata, Ustaz, betul ke dia kata kita kalau ingat kata nak buat korban daripada 1 Zulhijjah sampai hari sembelih korban tu, kita tak boleh potong kuku, kita tak boleh potong misai, kita tak boleh nak gunting rambut, semua betul ke? Tuan-tuan, kita hari ni umur dah 60 dah. Tak pernah kita dengar benda ni. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji. Pasal apa? Pasal kita duk pergi mengaji, tajuk tu tak main-main lagi. Tahu mai umur 60 ni baru kita dengar. Jadi bila mula-mula dengar, first time kita dengar benda tu, kita senyum seorang-seorang. Kita kata merepek puan-puan ni, mazhab apa puan-puan ni. Kita kata begitu. Yang kemudiannya orang bawa main hadis dekat kita, tengok-tengok hadis sahih yang melarang benda tu. Walaupun ulama bincang, sebagian ulama contohnya Imam Asy-Syafi'i, dia kata bukan haram, makruh. Orang yang niat nak buat sembelih korban daripada 1 Zulhijjah sampai hari dia sembelih, tak kira lah dia sembelih hari raya pertama ke, raya kedua ke, raya ketiga ke, sampai hari dia sembelih, baru dia boleh potong kuku, baru dia boleh cukur misai, baru dia boleh pergi barber gunting rambut, baru dia boleh. Imam Syafi'i kata kalau dia buat juga larangan itu, makruh.
Tak ada dosa, tak ada denda apa-apa. Cuma tak cantik lah. Dah Nabi Habak kata jangan, kita pergi buat. Tak cantik. Tapi ada mazhab, contohnya Imam Ahmad. Dia kata haram. Tak boleh. Sebab itu larangan. Dia kata. Baik, ada orang tanya. Tak, dia kata, Ustaz, apa rasional? Dia kata. Apa rasional yang tak boleh duk potong kuku? Dia kata, saya Ustaz. Dia kata, saya Abang Optis, saya seminggu sekali saya potong kuku. Tak tahu lagu tak boleh potong Ustaz. Ya Allah Ustaz, 13 hari tak boleh potong kuku, rasa macam jadi pontianak. Dia kata kuku panjang. Lepas tu dia duk argue benda tu. Dia argue. Dia kata apa? Dia kata bukankah kita bila hari Jumaat kita disuruh potong kuku, potong apa semua untuk kebersihan. Dia kata ni pasal apa yang agama tak bagi potong benda ni? Dia larang kita daripada bersih. Yang ni yang saya tak faham. Dia kata memanglah ada beberapa benda yang Allah tentukan sebagai peraturan dia, kita tak faham. Bukan itu saja, banyak. Kalau tuan-tuan nak tanya, banyak. Tuan-tuan boleh aja kalau nak tanya. Pasal apa kita, dia suruh ambil air semayang, suruh basuh muka, suruh basuh tangan, suruh basuh kepala, suruh basuh kaki. Awak dia tak suruh basuh ketiak. Tempat pedas tu ketiak tu. Pasal apa dia tak suruh basuh ketiak? Tuan-tuan boleh tanya kalau nak tanya. Tapi itulah perintah Allah. Kadang-kadang Allah tentukan satu-satu perintah, dia nak tengok hang boleh taat ke tak. Yang tu aja. Allah nak tengok dia kata A, hang nak kata A ke tak? Dia kata B, hang nak kata B ke tak? Tanya lagi. Dia kata hal lain semua suruh kita tayammun. Tayammun bukan tayamum. Tayammun maksudnya kanan. Yamin. Kanan ni Arab kata yamin. Tayammun maksudnya buat apa pun benda baik suruh mula dengan kanan. Makan suruh tangan kanan, masuk masjid suruh langkah masuk kaki kanan, mai tang tawaf dia suruh pikuk kiri. Pasal apa? Duk tanya pasal apa? Ini kata berapa banyak ni hadis doa abang apa semua suruh kanan kanan kanan. Pasal apa mai tang tawaf ni suruh kok kiri? Itu duk tanya pula, Ustaz ni saja saya nak bagi puas hati saya. Dia kata yang duk suruh tawaf kok kiri ni ada dalam Quran kah? Duk mai kok tu pula dah, ya Allah. Ke hadis, dak hadis tu sahih ke tak? Duk tanya pula dah. 1400 tahun dah orang duk tawaf masuk pi pusing kok kiri. Pasal itu perintah Allah. Hari ni dia tanya. Tuan-tuan, kalau sekiranya semua benda kita nak tanya, kita nak bagi puas hati kita, jenuh kita. Sebab ada perintah, dia panggil perintah ubudiyah. Perintah Allah suruh taat aja. That's it. Quran kata macam tu, buat macam tu. Quran, hadis kata macam tu, buat macam tu. You tidak ada hak untuk tanya pasal apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni dia nak balik pada asas. Asas dia apa dia? Asasnya kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tu ada dalam hati kita, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis yang sahih, kita kata sami'na wa ata'na. Full stop. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila hak tu kita tak boleh nak taat, apa jadi? Akhirnya jadi macam kaum Samud. Dia mempersoalkan sampai benda-benda besar dipersoalkan. Dia tanya Nabi Allah Saleh alaihi salam, pasal apa tak boleh buat apa kat unta ni? Unta ni apa sangat? Unta aja kot, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya apa jadi? Fa'aqaruha. Lepas sembelih unta tu, fa'akhadhathumus sayhah. Nabi SAW kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala turun mai satu azab, satu bala dekat mereka dalam bentuk sayhah. Sayhah ni apa dia tuan-tuan? Bunyi jerakah. Bunyi jerakah. Jerakah tu mati. Sampai mati mereka ni dalam keadaan, ada yang mati dalam keadaan duk melutut, ada yang mati dalam keadaan duk menerak. Semata-mata kerana sayhah. Satu suara kuat, satu suara jerakah yang boleh membinasakan orang. Ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum. Habis semua hak duk ada di bawah langit di tempat kejadian itu mati semua. Semua kaum Samud yang duk ada di kawasan Al-Hijr, di kawasan Madain Saleh tu, semua hak duk ada di situ tanpa kecuali seorang pun mati semua sekali. Illa rajulan wahida.
Nabi kata melainkan seorang aja, dia ni tak mati. Seorang saja dia tak mati. Kana fi haramillah azza wa jalla. Bukan pasal dia ada di situ dia tak mati. Pada masa balak tu turun, dia ada di Mekah. Dia ada di tanah haram. Tetapi dia duduk dalam geng kaum Samud yang menentang Nabi Saleh. Cuma masa bala tu mai, dia tak ada. Dia ada di Mekah. Allah hold saat dulu kematian dia ni. Kerana apa? Kerana menghormati tanah haram, tempat dia pergi ni. Khil, bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, man huwa ya Rasulullah? Sahabat kata, siapa dia ni? Hak seorang ni. Yang waktu semua orang mati, dia tak mati kerana dia ada di Mekah. Siapa ni dia ni? Qal, kata Nabi SAW, huwa Abu Righal. Nabi kata nama dia Abu Righal. Setengah sebutan kata Abu Rughal. Dia ni seorang. Dia selamat pada hari kejadian pasal dia ada di Mekah. Nabi kata falamma kharaja minal haram. Tapi dia ni, dia keluar aja daripada tanah haram Makkah. Asabahu ma asaba qaumah. Apa yang kena dekat kaum dia hak mati, dia kena dan dia mati masa tu juga. Dia kena sayhah, dia langkah-langkah keluar daripada Makkah, dia kena sayhah dan dia mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, bila murka dia sudah mai, dia tak akan lepas seorang pun. Walaupun pada hari kejadian tu hang tak ada di situ, akan sampai hari hang dibinasakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma ada dalam sebuah hadis lain, riwayat Abu Daud. Hadis ni ada perbahasan di kalangan ulama. Kerana ada seorang rawi hadis ini, salah seorang yang riwayat hadis ni, nama dia Bujair bin Abi Bujair. Hadis dia ni ada tambah sikit di ujung. Tambahan itu dipertikaikan. Dia cerita hak lain semua sama. Kaum Samud kena sayhah, mati semua kecuali Abu Righal. Dia pun cerita macam tu juga. Abu Righal ni pula apa dia? Dia kata mati dia di mana? Mati dia daripada Mekah nak pergi ke Taif. Dia keluar daripada Mekah, dia nak menghala ke arah Taif. Dia keluar saja daripada sempadan tanah haram, dia mati. Dalam hadis riwayat Bujair bin Abi Bujair ni, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW sampai di tempat tu, di tempat daripada Mekah nak pergi ke Taif tu. Bila sampai di situ, Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata di sini ada satu kubur. Nabi kata, dan di sini kubur tu ialah kubur Abu Righal. Nabi kata dia ni kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Bila Allah buat turunkan bala di sana, dia ada di Mekah, maka dia terlepas daripada hari kejadian tu, dia terlepas daripada bala tu. Nabi kata bila dia keluar saja daripada tanah haram, dia kena apa yang menimpa kawan-kawan dia yang lain, dan dia dikebumikan di sini. Part ni yang dipertikaikan oleh ulama hadis. Nabi kata dia dikebumikan di sini. Annahu dufina ma'ahu ghusnun min zahab. Bahagian ni yang dipertikaikan. Kononnya Nabi kata apa? Kalau hampa nak pasti, dia ni ditanamkan bersama dengan satu ghusnun, satu rantin kayu yang dibuat daripada emas. Nabi kata, in antum nabashtum anhu asabtumuhu ma'ahu. Ni bahagian ni yang dipertikaikan oleh ulama hadis. Nabi kata kalau hampa korek kubur ni lah ni, hampa akan jumpa rantin emas itu. Nabi kata fabtadarahun nas. Kata hadis tu, sahabat-sahabat pun korek apa? Fastakhraju al-ghusna. Depa jumpa rantin emas tu dan depa bawa keluar. Pak cerita pasal rantin emas ni, sebahagian ulama tak terima. Depa kata pasal apa? Pasal tidak ada di dalam riwayat yang kuat, maka ini tidak diterima. Maka hadis itu dianggap sebagai hadis yang dhaif. Tapi cerita Abu Righal terlepas pada hari azab kena kaum Samud, itu disepakati hadis itu sabit. Cerita Abu Righal
kemudiannya mati bila dia keluar daripada tanah haram. Itu cerita sabit daripada hadis Jabir. Cuma cerita tungkak mai dia itu saja yang menjadi perbahasan di kalangan ulama semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala al-hijr fi ghazwati Tabuk amarahum alla yashrabu min bi'riha wa la yastaqu minha faqalu qad ajjanna minha wastaqina fa amarahum an yatrahu dhalikal ajin wa yuhariqu dhalikal ma'. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak pergi perang Tabuk, sampai di tempat yang bernama Al-Hijr, tempat kaum Nabi Saleh, kaum Samud ni. Bila sampai di situ, Nabi pesan, Nabi kata alla yashrabu min bi'riha. Nabi kata di sini ada telaga, jangan siapa pi minum air telaga tu. Bila sampai di kawasan tu, Nabi pesan, ni jaga, Nabi kata jangan siapa pi minum air telaga tu. Wala yastaqu minha, jangan siapa pi cedok ambil air buat simpan, nak buat bekal, jangan. Nabi kata air telaga ni jangan siapa minum, jangan siapa duk ambil simpan. Faqalu, sebahagian sahabat ni kata apa? Qad ajanna minha wastaqaina. Allah depa kata, ya Rasulullah, kami dah ambil dah air tu, kami dah minum dah, bahkan kami dah ambil buat uli tepung untuk nak buat makan, kami dah pakai dah air tu. Fa amarahum an yatrahu dhalikal ajin. Nabi kata apa? Mana-mana tepung yang dah diuli dengan air telaga tadi, pi buang. Nabi kata pi buang. Nabi kata buang dengan tepung-tepung tu sekali, buang. Nabi kata wa yuhariqu dhalikal ma, air yang hampa dah ambil simpan nak buat bekal pun ceruk buang. Nabi kata tuang buang semua air tu. Pasal apa? Pasal itu adalah kesan peninggalan kaum Samud. Tuan-tuan, orang yang derhaka Allah ni sampai macam tu sekali. Allah buat turun bala dekat mereka, sampai tempat mereka ditimpa bala tu, sampai apa yang ada di situ tak boleh pakai. Sampai air yang ada di kawasan tu pun Nabi kata jangan minum. Dah uli dah dengan tepung nak buat, Nabi kata buang dengan tepung-tepung tu sekali. Pasal apa? Marahnya Allah kepada orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu tuan. Ini bukan cerita kecil, bukan cerita main-main. Orang yang lawan Nabi ni, tu sebab sampai hari ni kalau ada orang duk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mau ingat benda-benda ni semua. Kemudian dia kata apa? Wa yurwa an Sabrah bin Ma'bad wa Abi Shumus anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ilqa'it ta'am. Dalam sebuah hadis lagi riwayat daripada Sabrah bin Ma'bad, dia kata apa? Orang yang dah minum air tu, air tempat kaum Samud, yang dah makan dah apa-apa daripada tempat kaum Samud ni, Nabi perintahkan amara bi ilqa'it ta'am. Nabi perintahkan mereka suruh muntah balik benda yang masuk dalam perut tu. Dia. Wa qala Abu Dzar, kata Abu Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'tajana bima'ihi, yakni orang yang telah uli tepung dengan air daripada tempat kaum Samud itu, Nabi suruh muntahkan balik benda yang dah masuk. Tepung tu dah buat benda makan, muntahkan balik benda yang masuk dalam perut dia. Demikian Islam menjaga kita daripada pisangkut dengan orang-orang yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cukup serius dengan benda-benda ni. So pengajaran yang boleh kita ambil daripada dia tuan-tuan, yang pertama, elak diri kita dan keluarga kita daripada tergolong dalam golongan yang derhaka Allah. Kita tak mau derhaka Allah, anak bini kita kena peringat jangan pergi duk buat benda yang menderhaka Allah. Jangan. Dua, orang yang derhaka Allah tak selamat dunia akhirat. Siapa-siapa yang derhaka Allah, dunia tak selamat, akhirat tak selamat. Bukti dia apa? Kaum Samud. Atas dunia Allah binasakan. Hak terlepas seorang pun Tuhan tak lepas. Tuhan binasakan dia. Dunia tak selamat, akhirat lebih-lebih lagi. Yang ketiga, hebat mana pun kita,
hebat mana pun kita tak boleh lawan Allah. Tidak boleh lawan azab yang Allah turunkan. So lebih baik apa dia? Jangan derhaka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tuan-tuan, saya pilih kitab ni sambung. Kitabnya jilid 1 hari itu dah khatam. Habis. Jilid 4 ni saya baca di Taman Krian, Parit Buntang dulu. So, kita berhenti dekat surah Al-Ma'arij. Kita sambung kitab kita ni Nurul Ihsan jilid 4 ni pada surah Al-Ma'arij. Kita baca balik daripada ayat 1, daripada ayat yang pertama. Surah Al-Ma'arij ni tuan-tuan, Ma'arij ni makna apa? Kita tak tahu. Yang kita tahu apa dia? Isra' dan Mi'raj. Mi'raj itu singular, Ma'arij plural. Apa makna Isra' dan Mi'raj? Isra' adalah perjalanan darat daripada Makkah pi Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis naik pi ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, dia panggil apa? Mi'raj. Ma'arij plural kepada Mi'raj. Maksudnya apa? Surah Al-Ma'arij adalah surah yang menceritakan tentang Mi'raj, tentang laluan naik ke langit. Itu makna Mi'raj. Ma'arij laluan plural naik ke langit. Kita duduk atas bumi, atas sana ada langit. Langit dia duduk ada sab'a samawat, 7 lapis. 7 lapis langit. Nak melepasi 7 lapis langit itu, dia ada laluan dia. Dia tak boleh pergi duduk rompoh suka hati. Dia ada laluan dia. Dan laluan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ma'arij dia nak cerita dekat kita tentang laluan ini. Tentang malaikat Allah yang hari-hari duk pi balik ni. Malaikat Allah ni hari-hari pi balik. Malaikat Raqib dan Atid, malaikat maut yang duk turun mai cabut nyawa. Semua malaikat Allah ni duk turun naik ni, duk turun naik. Depa duk turun naik ni, depa lalu Ma'arij. Depa lalu laluan-laluan untuk naik ke langit. Itu maksud Al-Ma'arij, dia kata. Baik, surah Al-Ma'arij ini tuan-tuan adalah surah Makkiyah. Apa maksud Makkiyah? Turun di Mekah. Bila sebut surah Al-Makkiyah, kita dah tahu dah. Surah Al-Makkiyah dia cerita lain tak ada. Dia akan cerita tentang hal akidah. Sebab mula-mula Quran turun, dia turun di Mekah, orang baru masuk Islam. So surah yang turun di Mekah ni, dia nak perbetul akidah. Orang semua turun ayat semua duk bagi tahu Allah Tuhan yang Esa. Semua ayat duk turun main duk bagi tahu kata di sana ada beberapa perkara yang dipanggil perkara sam'iyat. Perkara yang mata tengok tak nampak tapi telinga duk dengar cerita dia. Contoh dia apa? Contohnya tentang alam kubur. Kita tak tahu. Kawan kita mati, kita pergi ziarah dia. Kita pergi sembahyang mayat dia. Kita pergi iring jenazah dia pergi sampai kubur. Kita tengok mayat dia diletak dalam lubang tu. Kita tengok mayat tu dikambuh. Kemudian apa jadi bawah tu? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi apa jadi di bawah tu? Macam-macam jadi di bawah tu. Paling utama apa dia? Mukan nakir mai. Paling utama bila masuk kubur, paling utama apa dia? Mukan nakir mai. Lepas dia mai apa jadi? Dia jadi soal jawab. Man rabbuk? Man nabiyyuk? Benda-benda ni berlaku di dalam tu, di dalam kubur tu. Kemudian apa jadi di dalam kubur tu? Ada sebahagian mayat diluahkan kuburnya sejauh mata memandang. Ada sebahagian mayat kubur tu himpit dia, perapat dia sampai adla', sampai tulang rusuk dia berselisih. Benda ni semua kita tengok dah, kita nampak dah, kita tahu kata benda ni semua duk jadi. Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu? Kita tahu daripada telinga kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Sam'iyat. Benda-benda ni semua dia duk mai dalam cerita-cerita dalam ayat Makkiyah. Dia duk mai dalam cerita ayat Makkiyah, cerita tentang akidah, cerita tentang kiamat. Yang kata hari kiamat ni apa dia? Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Apabila digoncang bumi ni dengan goncang yang dahsyat. Macam mana kita tahu benda ni? Benda tak jadi lagi? Quran bagi tahu. Benda ni duk mai apa? Dalam surah-surah, dalam ayat-ayat Makkiyah. Kita duk tahu pula kesudahan orang yang beriman ni apa dia? Dia akan masuk syurga. Kita tahu pula kesudahan orang-orang yang berdosa ni apa dia? Dia akan masuk neraka. Sebelum satu orang pergi syurga, sebelum satu orang pergi neraka, kita tahu ni kata cerita orang mati akan dibangkitkan di satu tempat, nama tempat tu mahsyar. Kita tahu pula di sana ada satu proses yang dipanggil hisab ataupun kiraan amalan. Kita tahu pula di sana Allah akan tegakkan satu neraca untuk timbang amal baik dan amal jahat manusia. Kita tahu pula kata di sana kena lintas sirat, kena lintas satu titik. Kita tahu pula titi itu pula ada bagi setengah orang nampak luas, ada bagi setengah orang lintas secepat kilat, ada bagi setengah orang titi itu nampak kecil macam rambut belah 7. Titi itu pula tajam. Di kiri kanan titi itu pula ada cakok-cakok besi yang duk cakok sampai jatuh isi daging orang di bawah sana. Mana kita tahu semua cerita ni mana? Daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah ciri-ciri ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Makkah. Maka ayat Makkiyah ni dia nak terang, dia nak tekankan tentang asas-asas akidah. Dia nak cerita tentang apa jadi selepas kita mati. Dan dalam ayat surah Al-Ma'arij yang kita nak baca saat lagi insya-Allah, dia juga selit dekat kita satu cerita. Ada golongan pada masa tu tak percaya apa yang Nabi abang ni. Tak percaya. Seperti mana ada golongan ini masa tu, macam itulah ada golongan ini pada hari ini. Tak percaya. Dia pergi tengok kubur, dia pergi tengok orang mati, dia tengok orang tanam, dia tengok semua tanah perapat apa semua bagi rata. Lepas tu orang sebelah abang dia kata, Allah, kita doa banyak-banyaklah supaya Allah bagi bantuan dekat dia, dia boleh jawab soal. Dia ada buat senyum. Dia ada buat senyum. Keluar pergi daripada kawasan kubur, dia kata apa? Dia kata, ya ni lah, aku bukanlah nak kata dia, tetapi orang kita ni lagi kita duk percaya benda-benda karut macam ni, kita tak maju. Dia keluar daripada kawasan kubur, dia cakap macam tu. Inilah masalah kita, ya dah. Orang dah pi sampai dah mana punya level dalam dunia ni, kita lagi duk cerita muka nakal lagi. Apa nak jadi dengan kita, dia kata. Tolonglah, dia kata. Ni dunia lah, dia kata. Duk sembang luar pagar masjid ya. Duk buat sembang lagu tu. Dia ada sama masa pengkebumian tadi, dia ada sama. Dia kata, hang percaya ke depa duk kata orang mati ni saat malaikat anti mai. Malaikat dalam hadis apa ke hari tu aku dengar satu ustaz duk cakap di masjid, dia kata. Fayaqudani, Nabi kata, maka dibangkitkan mayat tu dan didudukkan di dalam kubur. Dia kata, ni pakai yang ni, dia kata. Hang tak tengok dia pekerjap tanah perapat apa semua, dia nak bangkit macam mana, dia kata. Dia kata, aku tak boleh dengan pokok ni. Tuan-tuan, itu hari ni hak kita nak baca ni apa dia? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada golongan ini. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Okey. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Telah minta oleh orang yang meminta supaya diturunkan azab yang jatuh tetap bagi segala kafir-kafir itu. Itu dia. Ayat Quran dia kata apa? Sa'ala sa'il. Satu orang sudah kata dekat Nabi. Sa'ala sa'il. Satu orang sudah kata dekat Nabi. Bi'azabin waqi'. Ni dia kata azab cerita betul ke? Ni hang duk ajak kami suruh beriman dengan Allah, hang duk ajak kami suruh tinggal berhala, hang duk habaq kat kami kalau tak mau ikut, hang tak mau nak beriman dengan Allah, Allah nanti bawa main azab. Aku nak tanya, betul ke? Dia kata kat siapa ni? Dia kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah sebut balik benda ni dalam Quran. Sa'ala sa'il, satu orang sudah tanya, bi'azabin waqi', tentang azab yang waqi', yang mesti jadi. Jangan tak percaya kata azab ini boleh jadi. Jangan tak percaya. Dia tak percaya. Baik. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Yang azab itu pasti jatuh tetap ke atas orang kafir. Orang kafir tentu akan kena benda ni. Percaya tak percaya, benda ni akan jadi. Yang tiada baginya suatu yang boleh menolak. Dan bila mai azab ni, siapa pun tak boleh tolak, tak boleh lawan. Tuan-tuan, berapa hari lepas kita kena ribut? Tu bukan azab, tu baru ribut kuat. Apa kita boleh buat? Tak boleh buat, tuan-tuan. Kita boleh ambil gambar, hantar masuk Facebook je lah. Itu saja. Hak pasu bunga terbalik ya, tak apalah. Ni hak bumbung rumah dia angkat bibuh dia bumbung kawan lain. Rumah dia tak ada terpelahang, tak ada bumbung. Rumah kawan tu dah ada bumbung, ada selepih lagi mai duduk kat atas. Tu baru apa? Tu baru angin kuat. Dan angin tu bukan mai kat kita, dia mai tempat lain. Dia kona je, dia kona ekong dia ribah Pulau Pinang, Kedah apa sikit, dia ribah sikitnya, Langkawi, Kelangkabut habis. Belum azab. Kita belum cakap pasal azab yang Allah buat mai, yang kata Allah Subhanahu wa taala buat mai sayhah, belum lagi. Baru hak tu pun kita dah habis dah, surrender dah, tak boleh buat apa dah. Dan masuk dalam Facebook, bagi akaun bank kepada siapa-siapa yang nak bantu kawan kita, rumah dia sudah jadi macam ni, dia nak buat akaun dia. Tuan-tuan, tak boleh tahan. Kita ada ramalan cuaca, kita ada pihak kaji cuaca, mereka cuma boleh habang aja. Mereka ramalkan akan berlaku angin kuat, mereka habang, kata jaga-jaga berapa hari bulan berapa, antara pukul berapa sampai pukul berapa, dijangka Pulau Pinang akan kena ribut kuat. Kita baca dan kita pun duk tunggu-tunggu, kena bumbung angkat pergi juga. Tak boleh buat apa. Kalau bala Allah Subhanahu wa taala mai, lagi tak boleh buat apa. Ini yang Tuhan kata, lil kafirina laisa lahu dafi'. Bila mai bala Allah kepada orang-orang kafir ni, laisa lahu dafi', dia tak boleh nak tolak, dia tak boleh nak lawan bala tu daripada kena. Turun ayat ini kepada satu orang kafir. Dia ni lah yang bangkit challenge Nabi ni. Siapa dia ni? An-Nadhar, ataupun nama dia An-Nadhir. Dia boleh, ada satu orang sebut An-Nadhar nama dia, bin Harith. Ada satu baca An-Nadhir bin Harith. Ataupun ada satu hadis lagi cerita benda yang sama dibuat oleh seorang lagi nama Abu Jahal. Yang ni popular, yang ni semua orang kenal. Okey, kata depa dua-dua guna ayat yang sama ni, challenge Nabi ni. Apa depa kata? Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'azabin alim. Ni An-Nadhir ni pun kata macam tu dekat Nabi, Abu Jahal pun kata macam tu dekat Nabi. Apa mereka kata? Allahumma, wahai Tuhan. Mereka pun panggil Allah juga, Tuhan. Allah juga. Allahumma, wahai Tuhan. In kana hadha huwal haqq min indik. Jika ada ini yang dibawa oleh Muhammad ini sebenar daripada engkau. An-Nadhir dengan Abu Jahal, mereka kata dekat Nabi Muhammad depan Nabi, mereka kata, ya Allah, kalaulah apa yang Muhammad kata ni betul, engkau yang suruh dia kata. Depan Nabi ni dia kata, kalaulah betul ni hak Muhammad duk habaq ni, dia kata dia dapat wahyu, dia kata malaikat duk mai turun jumpa dia. Kalau hak Muhammad kata ni betul, memang betul daripada Tuhan, dia kata fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ni buat turun mai hujan batu daripada langit mai kat kami. Siapa kata ni? An-Nadhir dengan Abu Jahal. Dia pernah kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni pembohong. Yang ni bukan Tuhan yang pandai-pandai biduk reka benda ni nak gempak kami. Okey, dia kata, ya Allah, kalaulah betul, kalau betul sungguh apa yang Muhammad kata ni mai daripada Tuhan, minta Tuhan buktikan kata betul itu, buat mai bala dekat kami dalam bentuk hujan batu mai timpa atas kepala kami, bagi kami mati bang semua.
maka hujan olehmu atas kami dengan batu daripada langit, atau datang akan kami dengan azab yang sakit. Dan dibunuh kedua ini ketika perang Badar. Itu dia. Apa jadi kepada dua orang ni? An-Nadhir bin Al-Harith dan juga Abu Jahal. Dua-dua orang yang cakap macam ini, yang cakap kata minta Tuhan cepat-cepat bawa mai bala dalam bentuk hujan batu turun daripada langit mai kena. Depa tak kena hujan batu daripada langit, tapi depa ni mati ketika perang Badar. Dua-dua depa ni mati di dalam perang Badar. Dan kata Qil itu kisah tentang Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, dan kata Qil itu kisah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya apa dia? Benda tu adalah betul. Tuan-tuan boleh semak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari pun ada cerita. Dia kata an Anas bin Malik qala Abu Jahlin, Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Abu Jahal pernah pergi depan Nabi, dia kata, ya Allah, kalau apa yang Muhammad kata ni betul, sungguh Tuhan yang suruh dia kata buat mai hujan batu daripada langit ataupun buat mai azab hak cukup teruk bagi kami kena. Hadis ni riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari. Dan demikian juga yang kata An-Nadhir bin Al-Harith, ada hadis yang menceritakan dia kata lagu tu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambung ayat tu, dia kata minallahi dzil ma'arij, daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang empunya tangga ataupun laluan turun naik malaikat di atas langit. Kita duduk atas bumi ni, kita duduk nampak langit di atas. Rupanya dia ada highway. Dia ada highway yang menjadi laluan malaikat duduk naik turun. Malaikat yang duk buat kerja ni duk naik turun, bawa laporan, bawa segala persembah dekat Allah Subhanahu wa taala. Di situlah yang dipanggil ma'arij, laluan-laluan naik turun malaikat ni. Dan datang, yakni azab itu daripada Tuhan yang empunya langit itu. Azab yang duk turun mai duk kena orang-orang yang derhaka Allah ni mai daripada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang empunya laluan naik turun ke langit itu. Tuhan tu punya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, naik oleh malaikat dan juga Jibril. Yang ni yang setengah orang dia salah faham benda ni. Pasal apa? Pasal dia tak baca tafsir Quran. Dia sebut ta'rujul malaikatu warruh. Perkataan ar-ruh itu maksud dia apa? Malaikat Jibril. Siapa kata? Nabi kata. Perkataan ar-ruh bukan maksud roh kita, bukan maksud nyawa kita, tetapi malaikatu warruh, malaikat dan roh, maksudnya dan Jibril. Mereka kata Jibril tu bukan malaikat ke? Kata Jibril malaikat lah. Habis pasal apa pergi duk sebut roh tu asin daripada malaikat? Kalau Jibril tu malaikat, padan dengan laluan itu menjadi laluan al-malaikah, termasuk dah lah dengan Jibril. Roh tu bukan maksud Jibril, roh tu maksud roh kita. Dia duk bertengkar lagu tu. No. Penyelesaian dia apa dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu roh itu ialah malaikat Jibril. Baik, timbul persoalan. Pasal apa pula malaikat Jibril disebut asin daripada malaikat, disebut dia asin dengan sebutan roh, dengan sebutan ar-ruh? Pasal apa? Pasal Jibril alaihi salam ni dia special berbanding dengan malaikat-malaikat lain. Tuan, Jibril ni dia chief malaikat. Dia chief. Dia deal dengan apa? Dia deal dengan nabi-nabi. Dia buat turun wahyu. Dia chief. Malaikat lain dengan kerja masing-masing. Tapi Jibril ni dia chief, dia ketua kepada malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala bila dia sebut malaikat tidak termasuk Jibril. Dia sebut malaikat warruh. Roh itu adalah Jibril alaihi salam. Tuan, Nabi Muhammad first time tengok Jibril ni bila? First time. Masa kecil belah apa semua tu tak kira lagi. Ni, dia mula-mula tengok Jibril sampai balik duk terketak-ketak pergi jumpa Khadijah ni bila? Ketika dia duk beruzlah tu. Jibril mai untuk pertama kali.
Lah hadis cerita apa? Hadis daripada Urwah. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu. Aisyah ni Nabi panggil dekat dia Aish. Nabi pendekkan nama dia Aisyah tu. Nabi panggil Aish dalam hadis ada. Nabi sebut ya Aish. Pendek. Tu menunjuk kata nama sayang, nama timang-timangan. Kan? Apa? Nama bini Zawiyah panggil Yah. Tu kalau orang dulu. Orang Allah dia tak mau Yah ni, ini zaman cucuk peneram dengan kuih loyang. Nama Zawiyah juga dia panggil Za. Kan? Orang panggil Yah ni semua leceh ni zaman ni. Aku tak mau panggil hang Yah, aku panggil hang Za. Nampak? Kan? Apa pun duk panggil pendek itu kira panggil sayang. Nabi panggil dekat Aisyah panggil Aish dalam setengah hadis cerita. So, hadis ni cerita kata apa? Aisyah radhiyallahu anha kata faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah yarjufu fuaduh. Aisyah kata Nabi cerita kat aku. First time Nabi nampak Jibril alaihi salam. Nabi lari balik ni mai dekat isteri dia. Isteri dia masa tu siapa dia? Khadijah. Nabi masa menikah dengan Khadijah, dia tak menikah dengan siapa pun. Khadijah seorang je isteri dia. Lepas Khadijah wafat lah, baru Nabi menikah. Nabi balik tu daripada uzlah dia tu, mai di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam keadaan yarjufu fuaduh, hati ni gementak, takut. Fantalaqat bihi ila Waraqah bin Naufal. Khadijah ni satu orang isteri yang matang. Bila laki balik keadaan macam tu, gemuruh, ketak, takut, dia tak cakap banyak. Dia terus bawa pergi rumah sepupu dia. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Bawa pergi rumah Waraqah bin Naufal. Wa kana rajulan tanassara. Hadis kata Waraqah bin Naufal ni dia satu orang Nasrani. Dia masa tu dia ikut agama Nasrani. Nasrani ni agama apa tuan-tuan? Agama samawi, agama langit. Yang Allah bawa turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Waraqah bin Naufal ikut Nasrani pada masa tu. Bahkan dia ni dalam hadis Bukhari kata apa? Yaqra'ul Injil bil Arabiyyah. Waraqah bin Naufal ni boleh baca kitab Injil dalam bahasa Arab. Dia boleh baca. Dan dia ni the most respected person pada masa tu. Orang cukup respect dekat dia pasal dia religious. Dia cukup kuat beragama dan dia faham agama yang dia ikut. Dan dia sepupu Khadijah. Bila Nabi balik dalam keadaan macam tu, gemuruh takut, dia tak ada buang masa, dia bawa Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Bila sampai, faqala Waraqah, Khadijah cerita, ni dia kata Nabi, dia kata Muhammad baru balik, dia duduk pergi uzlah, dia balik mai tadi, dia macam ni keadaan dia. Waraqah tanya Nabi, "Madza tara?" Waraqah tu arah masa tu. Dia kata, Muhammad, hang tengok apa ni sampai macam ni punya takut? Fa akhbarahu, Nabi pun cerita. Nabi kata, saya duduk dalam gua, tiba-tiba mai, saya tak kenal dia ni siapa. Dia mai, dia peluk saya, dia kata iqra ya Muhammad. Saya kata kat dia, ma ana biqari, saya tak tahu baca. Dia kata lagi iqra, dia peluk Nabi, dia kata iqra. Nabi kata ma ana biqari, saya tak tahu baca sungguh. Dia peluk lagi Nabi. Nabi rasa macam taklim nyawa tiap-tiap kali kena peluk. Dia kata iqra ya Muhammad. Nabi kata ma ana biqari, aku tak reti baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun. Waraqah bin Naufal bila Nabi cerita dekat dia pengalaman Nabi dalam gua Hira, jumpa dengan ni, dia dengar habis Nabi cerita, dia kata apa? Faqala Waraqah, dia kata hazan namus, dia kata inilah malaikat an-namus. Dalam kitab mereka dipanggil Jibril ni dengan nama an-namus. Oh, dia kata Muhammad, hazan namus, ini malaikat, dia kata. Dan ini malaikat namus allazi anzalallahu ala Musa. Dia kata inilah malaikat yang Allah hantar dekat Musa, dia kata, buat turun kitab Taurat.
Inilah dia, inilah malaikatnya. Wa in adrakani yaumuk ansurkan nasran muazzara. Terus Waraqah bin Naufal kata, dia kata apa? Muhammad, kalau aku panjang umur, dia tuarah masa tu, kalau aku panjang umur sampai masa engkau dilantik menjadi nabi, aku akan tolong engkau all out. Dia kata, aku akan tolong hang all out. Pasal apa? Pasal itu malaikat namus, itu Jibril. Siapa Jibril jumpa, orang itu akan jadi nabi. Hang akan jadi nabi. Kalau umur aku panjang, aku akan tolong hang. Dia kata, ansuraka nasran muazzara. Aku akan tolong hang all out. Aku akan tolong hang. Pasal hang nabi. Dia kata. Waraqah bin Naufal. Maksudnya apa dia? Jibril ataupun dipanggil hadis ini namus, dia special. Dia tak turun jumpa sebarangan orang. No, dia turun jumpa orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu dalam ayat tadi disebut malaikat waruh, disebut asin dia pasal specialnya Jibril alaihi salam ini. Dia mai lagi cerita hadis ni. Dia kata apa? An Abi Ishaq Asy-Syaibani radhiyallahu anhu qala sa'altu Zir bin Hubaish an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Dia kata Abi Ishaq dia tanya kepada Zir bin Hubaish, dia kata apa yang hang faham tentang ayat ni, ayat 9 sampai 10 surah An-Najm. Allah kata fakana qaba qausaini aw adna. Allah cerita dalam ayat tu, kata Jibril ni turun mai dekat Nabi. Dekatnya Jibril dengan Nabi ni lebih kurang jarak busar panah. Tu panah yang arrow duk tarik tu, tu busur panah tu, ujung ni dengan ujung ni jarak dia. Jibril duduk berdiri depan Nabi, jarak tu aja, jarak busur panah aja, duduk ada depan Nabi. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Jibril alaihi salam sampaikan kepada Nabi apa yang Allah wahyukan, suruh sampai dekat Nabi. So Abi Ishaq tanya Zir, dia kata apa ni cerita hadis ni, apa dia? Kata dia apa dia? Ani bin Mas'ud annahu ra'a Jibril lahu 600 janah. Dia kata apa? Yang aku tahu Ibnu Mas'ud pernah bagi tahu. Ibnu Mas'ud ni siapa tuan-tuan? Oh, sahabat besar Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud habaq kat kami, Nabi habaq dekat dia, dia habaq dekat Nabi. Nabi kata dia pernah tengok Jibril alaihi salam ni lahu 600 janah. Dia ada 600 sayap. Jibril ni pernah sekali dia turun mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam rupa asal dia, dengan sayap dia macam tu, 600 sayap dia ada. Dalam hadis lain cerita apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak hijau aja di depan dia, dan itulah Jibril alaihi salam. Nabi cerita lagi pengalaman dia dengan Jibril ni. Ni yang ayat tadi sebut cerita al-malaikatu waruh, disebut Jibril asin daripada nama malaikat. Pasal apa? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nazala Jibril fa ammani. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Jibril pernah turun mai dan jadi imam sembahyang kepada aku. Tuan-tuan tengok Kaabah, kalau tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah pun pernah tengok gambar Kaabah. Okey, gambar Kaabah dekat pintu Kaabah dia tinggi sikit, standing height tinggi sikit lagi pintu. Balik kiri Hajar Aswad. Okey, belah bawah tu dia ada macam beam, macam foundation tu, Syazarwan dia panggil. Dekat tepi tu, tepi pintu Kaabah hala ke kanan tu, hala nak pi ke makam Ibrahim ni, ada ketir-ketir batu 4-4 sagi, batu merah, bata merah 4-4 sagi tu. Di situ apa dia tu? Tentu dia panggil Musalla Jibril.
Imam Masjidil Haram bila nak jadi imam sembahyang di dataran Kaabah, dia akan tak sejadah tuan tu. Tang ada bata-bata merah over 7 ketul, kalau 8 ketul bata ada tuan tu, dan dia hampak sejadah imam tuan tu. Dia panggil tempat tu apa dia? Musalla Jibril. Di situlah kononnya Jibril alaihi salam lepas dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril ajak Nabi sembahyang di situ. Ambil sempena tempat tu, Jibril ajak Nabi sembahyang, dipanggil tempat tu Musalla Jibril. Dia panggil. Dah pernah orang tanya saya, maksud saya pun tak tahu lagi. Satu sahabat tanya. Dia tahu, Ustaz perasan tak kat Kaabah tu dekat Syazarwan tu ada bata apa tu, selalu imam duk pergi sembahyang tuan tu. Saya pun duk pergi tak pernah duk perhati tengoklah benda tu kan. Bila dia kata tu baru duk selongkang cari. Baru jumpa Musalla Jibril. Hari tu bila penjaga kunci Kaabah Syaibani mai hari tu ni, saya dan jumpa dia sembang, saya tanya dia lah masa tu, saja tanya dia sekali pasal bata tu. Dia kata haza yusamma Musalla Jibril, dia kata ini dinamakan Musalla Jibril, yakni dia cerita. Dia kata Jibril ajak Nabi untuk cara semayang di situ. Hadis kata apa? Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata nazala Jibril fa ammani. Jibril turun dan jadi imam sembahyang aku. Fa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu, summa sallaitu ma'ahu. 5 kali. Nabi ulang 5 kali. Nabi kata Jibril turun mai, dia jadi imam semayang, aku ikut dia. Fasallaitu ma'ahu, Nabi kata aku semayang bersama dengan Jibril. Fasallaitu ma'ahu, aku semayang sama dengan Jibril. Summa sallaitu ma'ahu, kemudian aku semayang sama dengan Jibril. 5 kali Nabi sebut. Yahsabu bi asabi'ihi 5 salawat. Nabi SAW kira dengan jari dia 5 kali semayang. Dia yang kata lepas Isra dan Mi'raj balik mai semayang 5 kali. Jibril tunjuk 5 kali semayang. Subuh macam ni, Zuhur macam ni, Asar macam ni, Maghrib macam ni, Aisyah macam ni. Tunjuk yang ni 2 rakaat, nak buat dia macam ni. Yang ni Zuhur 4 rakaat, nak buat dia macam ni. Siapa yang mengajak kepada Nabi SAW? Jibril alaihi salam. Maka Jibril ni special, dia kata. Dan dia kata hebat lagi ni apa dia? Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata atta Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam atau ta'am atau syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhab fihi wala nasab atau kama qal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ni pula apa dia? Hadis Abu Hurairah. Dia kata pernah satu hari Jibril mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai dekat Nabi. Jibril kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina. Ni Jibril duduk dengan Nabi ni. Dia kata ya Rasulullah. Tuan tengok Jibril panggil apa dekat Nabi? Ya Rasulullah. Respect. Jibril ni hebat tuan-tuan, dia chief malaikat. Dia panggil dengan panggilan respect dekat Nabi, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hazihi Khadijah. Dia kata tu Khadijah isteri hang tu, qad atat ma'aha ina. Dia duk mai tu, dia duk mai, duk bawa talam, duk bawa bekas. Fihi idam au ta'am au syarab. Jibril kata dekat Nabi, tu Khadijah tu duk mai tu, dia duk mai. Dia nak mai ke hang tu. Dia bawa satu bekas, dalam bekas itu ada idam, ada lauk, ada ta'am, ada makanan, ada syarab, ada minuman. Tu Khadijah duk bawa mai makanan, minuman, lauk semua nak bagi hang makan, dia kata. Fa idza hiya atatka. Jibril kata dekat Nabi, saat dia nanti sampai, dia sampai saat lagi, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Jibril kata
kirim salam dekat Khadijah. Salam daripada Tuhan dia dan daripada aku. Oh tuan-tuan, hadis ni nak abang apa tuan-tuan? Istimewanya Khadijah radhiyallahu anha. Istimewa dia. Allah kirim salam kat dia. Dan Jibril alaihi salam kirim salam dekat dia. Jibril mai jumpa Nabi. Hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah," dia tunjuk no Khadijah duduk jalan mai, Khadijah duduk mai. Dia kata, "Hazihi Khadijah ni, Khadijah ni isteri hang ni." Dia kata dia duk bawa bekas tu, dia bawa makanan nak bagi hang makan sat lagi. Ada lauk, ada makanan, ada minuman. Dia nak bagi hang makan sat lagi. Dia kata. Saat dia sampai sat lagi, sampaikan salam daripada Allah dan salam aku dekat dia. Tuan-tuan, habang dekat Nabi ni suruhkan salam dekat Khadijah radhiyallahu anha. Wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab. Dan tolong habang dekat dia satu good news, satu berita baik dekat Khadijah. Sudah tersedia bagi dia satu rumah dalam syurga. Habang kat dia, Allah suruh aku habang ni, rumah dia ada dah dalam syurga. Dan rumah itu daripada mutiara. Allah sedia dah dekat Khadijah. La saqab fihi wala nasab. Dan masuklah rumah tu, masuk dalam syurga esok ni, di sana tidak ada riuh rendah dan tidak ada penat lelah. Tak ada apa dah. Masuk betul-betul nak pergi rest saja di dalam syurga ni. Habang dekat dia, dia sudah ada satu rumah di dalam syurga. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak hadis yang cerita tentang Jibril alaihi salam ni. Dia kalau turun special mission, dia bawa satu misi, satu mission khas. Maka kerana tu Quran tidak gulungkan dia di dalam malaikat saja. Quran sebut al-malaikatu war-ruh. Malaikat maksudnya semua malaikat lain. War-ruh dan Jibril alaihi salam. Pasal apa? Pasal sangat istimewa Jibril ini, sehinggakan salam daripada Allah pun dia yang sampaikan kepada orang yang dikehendaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kerana itulah dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna, fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Sadaqallahul azim, surah Maryam ayat 64. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini apa dia ni? Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari kata kat Jibril. Jibril mai jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, benda duk pendam dalam hati ni. Nabi lepas sekali dekat Jibril. Dia kata, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna. Dia kata, Jibril nak tanya satu, tak bolehkah turun mai kerap sikit jumpa aku? Tuan-tuan, Jibril mai jumpa tuan-tuan. Dia turun, dia miss berapa hari tak jumpa Nabi dah, tak boleh duduk dah. Nabi dah jadi rimai dah. Awallah Jibril tak turun, awal Jibril tak turun. Satu hari Jibril mai, Nabi lepas benda ni. Nabi kata, ya Jibril, apa yang menghalang hang daripada turun mai lagi kerap jumpa aku? Kalau boleh turun sehari 4-5 kali pun tak apa. Nabi seronok bila Jibril mai ni. Apa yang menghalang engkau daripada kerap jumpa aku? Terus Jibril baca satu ayat Quran dekat Nabi. Allah bagi jawapan, terus Jibril baca depan Nabi. Surah Maryam ayat 64. Tuhan kata, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah Jibril itu boleh turun suka hati dia, melainkan kalau dia turun, itu perintah Allah suruh dia turun. Itu dia Jibril tuan-tuan. Dia turun ni special mission, tugas-tugas khas. Dia tak boleh teringat kat Nabi turun mai, tak boleh. Allah kata turun, baru dia turun.
Jadi Nabi kata, apa yang menghalang hang daripada turun lagi kerap daripada hak duk adalah ni? No, dia kata, Muhammad, ini bukan suka hati aku. Dia kata, aku turun ni perintah Allah. Allah suruh aku turun, baru aku boleh turun. Dia kata, lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Semua hak duk ada depan kita, belakang kita, kiri kanan kita, semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk aku ni hak Allah. Allah suruh, baru aku boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan hebat dan istimewanya Jibril alaihi salam ni, sehingga kan dalam ayat yang kita baca tadi, Jibril alaihi salam disebut asing daripada malaikat-malaikat yang lain. Baik, so ayat tadi dia kata apa? Dia kata ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, naik oleh malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ke tempat turun naik dengan kerana melakukan kerja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, iaitu pada hari kiamat esok. Tuhan cerita, yang kata hari kiamat esok ni adalah kadar satu hari di hari akhirat esok, sama dengan 50,000 tahun di dunia. Cerita kita bangkit di padang mahsyar esok ni, nak tunggu turn, nak kena hisap amalan, nak tunggu turn ni di padang mahsyar ni, yang sebahagian orang matahari duduk sejengkai atas kepala ni, yang kaki duduk berdiri atas kaki orang lain ni, yang keadaan serba tak selesa ni. Keadaan itu tu satu hari di sana sama dengan 50,000 tahun di dunia. Dia kata, siapa kata ni? Dalam Quran Allah kata, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, 50,000 tahun sehari di sana, 50,000 tahun. Tapi dia ada huraian dia. Dia kata pada hari kiamat esok, yang ada kadar satu harinya 50,000 tahun dengan kiraan hari dunia, itu nisbah kepada orang kafir. Nisbah kepada orang kafir, dengan sebab susah azab mereka itu. Sebab kesusahan yang dia tanggung di padang mahsyar tu, dia rasa nak habis sehari itu macam 50,000 tahun. Macam kita lah, kita duduk atas dunia ni, saat dia tak tahu malam, saat dia tak tahu malam. Pasal apa? Pasal kita orang bebas. Kita rasa pagi tadi bangkit, kalang kabut pergi kerja, tak tahu tadi balik tergesa-gesa balik di rumah, mandi manda, lompat main masjid, masa jalan cukup laju. Hal lambat ni apa tuan? Gaji yang lambat. Gaji duk rasa lambat ni, awak ni kata ni awak Allah tengok baru 19 hari bulan, rasa macam duk pasal apa? Gaji aja yang rasa lambat. Hal lain semua cepat. Hak lagi rasa lambat ni apa tuan-tuan? Banduan yang duduk dalam penjara. Oh, yang tu lagi lambat tuan-tuan. Ya Allah, dia kena hukum apa dia? Penjara 20 tahun. Jangan kata 20 tahun, dia nak habis 20 jam pun azab duduk dalam penjara tu. Nak habis 20 jam ya, punyalah lambat. Nak boleh ke malam ni punya lambat. Pejam mata lena celik, Allah, dia kata tak tengah hari lagi, pejam mata celik, baru pukul 10, pejam mata celik. Nak habis sehari tu rasa lambat. Pasal apa? Pasal dia bukan orang yang bebas macam kita. Kita teringat lagu nak pergi kena tom yam, kita boleh pergi. Kita teringat lagu macam mana nak pergi duduk tepi laut saja, duduk tengok laut, kita boleh pergi. Depa teringat apa pun tak boleh buat apa, duduk dalam penjara tu lah. Jadi bagi dia masa rasa lambat. Demikianlah orang kafir di neraka. Demikianlah orang kafir di padang mahsyar. Depa nak tunggu habis sehari macam 50,000 tahun. Dia kata lagu tu. Baik. Dia kata sebabnya dia orang kafir, dia rasa kesusahan azab, maka dia rasa masa tu terlalu lama. Adapun orang-orang mukmin, maka terlebih ringan masanya itu daripada 2 rakaat sembahyang, seperti dalam hadis. Kalau dia orang yang beriman, dia duduk di mahsyar ni rasa cepat. Cepat macam mana? Macam sembahyang 2 rakaat. Macam sembahyang 2 rakaat. Syamsuri panggil dah nak pergi hisap amalan. Allahu akbar. Tuan-tuan ni punya ramai ni, dengan sesak, dengan apa, tak tahu nama kita dipanggil nak pergi hisap dah amalan kita.
Syam sore dia panggil. Oh. Okey, kita kata. Oh, pasal apa? Seronok pasal nama kita dipanggil awal. Okey. Seronok. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dalam hadis dia kata apa? Hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman kana miqdaruhu 50,000 sana ma atwala hadzal yawm. Satu orang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Quran yang kata yauman kana miqdaruhu 50,000 sana. Sehari di padang mahsyar di akhirat sama macam 50,000 tahun di dunia. Kata dia ni di depan Nabi, dia kata ma atwala hadzal yaum. Dia kata apa yang lama sangat ni? Sehari sama dengan 50,000 tahun. Dia ni kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wallazi nafsi biyadih. Nabi kata demi Allah, Tuhan yang nyawa aku Tuhan duk pegang, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Nabi kata sesungguhnya bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, masa tu cepat. Nabi kata hatta yakuna akhaffa alaihi min salah maktubah yusalliha fid dunya, sehingga kan masa tu macam sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Kalau dia beriman, senang dia macam mana? Senang dia di mahsyar cepat. Cepat macam mana? Macam satu sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Tuan-tuan, sembahyang ambil 4 rakaat lah, kata sembahyang Isya 4 rakaat. Okey, berapa minit? Berapa minit? Kena hatu imam tadi panjang sikit. Ya, apa dia baca sedap. Kita dengar berapa kali. Kan? Tara tu pun berapa minit ya? Berapa minit ya? Habis pun 5 minit lah. 5 minit. Habis pun 6 minit lah. 6 minit kalau di mahsyar kena 6 minit panggil nama, cantik lah. Mau apa lagi? Tapi nak cantik itu kena beriman lah. Kena beriman lah. Jadi kalau orang nak hantar zakat naik balik, kita tak boleh setuju lah. Itu tanda kita beriman. Kan? Pasal apa? Pasal kita tidak mahu orang yang beriman diperlakukan sebegitu rupa. Kalaulah sungguh dia ada tersilap dalam satu cakap dia, daripada ribu-ribu ucapan dia, sekali dia tersilap pergi buat contoh tak kena macam manakah dengan situasi Malaysia, bagi sorry lah dekat dia, pesan dekat dia, next time jangan duk buat dah contoh macam tu. That's it. Duduk di sini. Habis. Kita orang Islam, kita pula pergi duk suruh hantar dia balik ke sana. Apa ni? Apa ciri Islam? Apa ciri iman yang ada dalam diri kita? Kita tidak rasa simpati kepada saudara seagama. Masuk kat sikit hang tu. Masuk sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita tahu apa stand yang kita nak ambil. Itu stand dia, clear. Pasal apa? Pasal melalui dia, bersebab musababkan dia, berapa ramai orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hargai dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau jadi orang yang beriman ni, untung dia apa? Nabi SAW kata di dalam hadis tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Haythami kata hadis itu isnadnya hasan. Mai satu orang kata dekat Nabi apa tadi ni? Dia kata ya Rasulullah, ni apa ni? Ayat Quran kata sehari di akhirat sama dengan 50,000 tahun di atas dunia. Ma atwala hadzal yawm. Apa ni punya lama masa di mahsyar esok ni? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata no. Nabi kata wallazi nafsi biyadi, demi Allah Tuhan yang duk pegang nyawa aku, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Orang kalau dia beriman, Allah akan bagi ringan dekat dia, cepat masa dia di mahsyar esok ni. Yang orang setengah rasa sampai 50,000 tahun sehari itu, dia rasa cepat. Cepat macam mana? Nabi kata hatta yakuna akhaffa alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya. Cepat macam mana satu sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Kalau dia ambil 5 minit untuk siap satu sembahyang fardu, lebih kurang 5 minit saja masa dia di mahsyar esok ni. Pasal apa dia dapat kemudahan, dia dapat cepat macam tu di padang mahsyar? Pasal apa? Pasal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan,
Tak rugi kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Tak rugi. Bila kita nak tahu kata kita tak rugi memilih untuk jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, kita tak rugi. Bila kita nak tahu tuan-tuan, waktu hari nak mati kita tahu. Bukan hari di padang mahsyar, itu lambat. Hari kita nak mati kita sudah tahu. Bila mai malaikat ni, malaikat mai nak ambil nyawa kita, dia mai dengan pakaian serba putih. Tuan-tuan tahu dah, ini satu berita baik Allah bagi dekat kita. Bila malaikat mai dekat kita kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Masa tu kita tahu dah kata kita termasuk dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tak rugi tuan-tuan kita pilih untuk macam kita lah ni. Tak rugi. Kita pilih untuk main masjid, kita pilih untuk nak mengaji Quran, kita pilih untuk nak faham hadis, kita pilih untuk nak jadi orang yang hari-hari fikir nak buat baik, kita pilih untuk jadi orang yang nak lari daripada benda dosa dan benda jahat. Pilihan yang kita buat hari ini tak silap dah. Pasal apa? Pasal kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Inilah yang ayat ni kata. Dia kata apa? Di hari akhirat esok ada orang akan rasa satu hari di sana qadarnya khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Nabi kata no, bukan kepada semua orang. Kepada orang yang beriman, dia akan rasa masa tu cepat. Firman Allah, fasbir sabran jamila. Maka sabarlah olehmu wahai Muhammad dengan sabar yang cukup baik. Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sabar. Ni orang hak mai depan-depan cabar ni. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', ayat pertama tadi ni. Mai satu orang kata dekat Nabi, ni betul kan azab-azab haduk mai ni? Kalau betul panggil Tuhan hang buat turun azab mai kat aku lah ni. Sabar dengan orang yang macam ni. Kerana orang-orang ni semua sabar. Fasbir sabran jamila. Maka sabarlah olehmu wahai Muhammad akan sabar yang baik, yang tiada keluh kesah padanya. Sabar maksudnya tak mau mengeluh, redha dengan apa yang Tuhan bagi. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qaribah. Bahawasanya depa lihat azab itu lambat lagi, tapi kami lihat azab itu sangat dekat. Depa doa selamat, depa doa tak ada apa akan kena kat depa. Depa jadi orang yang kufur, depa jadi orang yang menentang Allah, depa jadi orang yang membenci Nabi, depa rasa tak ada apa akan kena kat depa. Lambat dan benda ni mustahil, ini semua pembohong. Tuhan kata apa? Wa narahu qaribah. Tapi kami melihat azab ni dekat dengan hamba. Anytime hamba boleh kena azab aku. At any time boleh kena. Tuhan kata. Antara tertahan masuk keluar roh itu sahaja. Dia boleh mai dengan sekali tarik nafas lepas. Tuhan boleh bagi kena. Tuhan boleh buat mai malapetaka bala menimpa kita, sekelip mata gitu ya, tak tahu kena. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dia boleh buat kalau sekiranya dia nak buat. Firman Allah, yauma takunus sama kal muhl. Wallahu alam. Kita sambung lepas ni. Lepas ni tuan-tuan, dia akan cerita pasal dahsyat kiamat. Ni yang kata kiamat ni dahsyat. Ni ayat nak main ni. Ayat 8 surah Al-Ma'arij. Tuhan kata yauma takunus sama kal muhl. Bila mai hari kiamat esok, kami boleh jadikan langit hampa duk tengok ni, duk ambil gambar ni, duk ambil langit ni cantik ni. Langit tu kami boleh jadikan dia muhl, mim halam. Muhl maksud dia apa? Jadi perak ataupun jadi tembaga yang dicayakkan. Tuhan sebut dalam Quran. Kalau aku nak buat anytime, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Langit haduk tengok cantik tu, haduk tengok duk terapung, tak jatuh, tak reban, tak timpa kita tu, Tuhan kata aku boleh ubah sekelip mata, dia jadi cayak, dia jatuh. Tuan-tuan, dalam YouTube tuan-tuan balik type, ada satu depa ambil klip-klip video ni. Dia tulis apa? Dia tulis nature is angry. Dia tulis itu. Nature is angry. Nature ni dia merujuk kepada apa? Nature
Ni segala angin, segala ayak, segala api, segala ni semua nature. Benda ni bagi depa kata ni nature. Hari ni dia kata nature ni, benda hak kita kata nature ni angry. Ayak hak kita duk pi pantai, duk pi mandi, kita pi ayak terjun, waterfall, kita pi apa semua ni, dia boleh main angry dengan perintah Allah. Dia boleh jadi angry, tiba-tiba dia terjun main daripada atas bukit, depa panggil kepala ayak, dia turun, pum. Daripada sekecil-kecil barang sampailah sebesar-besar bangunan, dia angkat sekali gitu ya. Dia kata nature is angry. Siapa angry sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala. Dia dah murka betul dengan makhluk yang dia cipta ni. Melampau-lampau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat anak mai ni dia nanti nak cerita yang tu. Wa takunul jibal kal'ihn. Tuhan kata aku boleh jadikan bukit yang hampa duk nampak terpacak keras tentu tu, duk nampak bukit bendera tu, daripada kita kecil sampai hari ni umur kita 70, kita duk tengok bukit bendera tu duk tentu ya tak bergerak-bergerak. Tuhan kata apa? Aku boleh jadikan dia macam bulu yang berterbangan. Satu hari hang tengok bukit bendera terbang macam bulu. 70 tahun hidup atas dunia ni tak pernah tengok bukit bendera bergerak sikit pun. Tiba-tiba satu hari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dia terbang macam debu. Ayat akan datang pergi duk baca dah satu-satu duk baca dah. Yang ni yang takut lepas ni. Wala yas'alu hamimun hamimah. Bila jadi macam tu manusia sudah jadi selfish, dia kata. Manusia sudah jadi jaga diri sendiri. Bila jadi macam tu, manusia ni dia sanggup tolak siapa hak dia sayang atas dunia ni, dia nak tolak dekat Tuhan sebagai tebusan dengan syarat dia selamat dalam kalang kabut tu. Lepas tu ayat ni nanti mai detail. Sampai manusia ni bila dia tengok ni azab Tuhan mai ni, sampai dia kata ya Allah, tak ada manusia aku paling sayang dalam dunia ni melainkan mak aku. Hang ambillah dia, janji jangan aku kena. Manusia boleh jadi sampai macam tu. Mak hak selama-lama umur hidup dia sayang ni, tiba-tiba dengan huru hara bala bencana mai ni, dia nak tolak mak dia pergi bagi kena, dia nak selamat diri dia. Kalau dia satu orang manusia yang cukup sayang anak dia, dia sayang anak dia ni, bini dia pun dia tak sayang macam tu. Dia punya sayang anak ni. Anak masuk sekolah daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, dia randuk pergi sekolah nak bertumbuk dengan cikgu ni 113 kali. Sayang dia dekat anak ni. Anak balik tak cakap apa, sebek pun dia langgar biar. Punya sayang dekat anak ni. Bila mai hari Allah buat mai malapetaka ni, dia kata apa? Dia kata ya Allah, dia kata selamatkan aku daripada keadaan huru hara ni. Ambillah anak aku sebagai ganti. Anak yang dia pergi randuk sekolah 113 kali ni, dia tolak. Ni ayat nak main ni. Ayat nak main. Allah Subhanahu wa taala cerita kat kita benda ni. Dia nanti main detail. Dia nanti main apa akan jadi kepada manusia dalam keadaan macam tu. Kemudian dia akan main pula berikutnya. Dia cerita tentang fa'al perangai manusia ni. Allah akan cerita. Dia buat kita tuan-tuan. Dia tahu apa kelebihan, apa kekurangan kita. Dia buat kita. Saya selalu buat contoh. Engineer Jerman, dia buat kereta Mercedes. Dia tahu apa kelemahan Mercedes ni. Model ni apa kelemahan dia, model ni apa kelemahan dia. Kalau nak komplain ni apa benda. Dia tahu, pasal dia yang reka. Kereta tu dia yang cipta. Dia tahu semua kelemahan kereta tu. Allah Subhanahu wa taala dia cipta kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia cerita balik dalam ayat ni, innal insana khuliqa halu'a. Tuhan kata, manusia ni dicipta keadaan dia apa? Halu'a. Halu'a ni maksud dia apa? Keluh, kesah, tak puas hati semua. Allah bagi dia kepala botak, dia tak puas hati. Allah bagi dekat dia rambut afro, dia tak puas hati. Allah bagi kat dia hidung tu, dia ambil serombong keluar, dia tak puas hati. Dia pergi repair, pergi jadi halus. Allah bagi dekat dia mata sepet, dia tak puas hati. Dia pergi modify, buat biji mata besar macam. Manusia ni Allah test dia sikit, dia keluh kesah, dia jadi serabut lebih pada apa. Allah cerita kat kita dalam ayat yang akan datang insya-Allah. Allah cerita juga dekat kita sifat-sifat yang kita perlu ada untuk nak jadikan diri kita orang yang selamat di hari kelam kabut esok ni.
apa sifat-sifat dia. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.